convention ini kita akan sediakan resolusi, dan kita bercadang resolusi ini secepat mungkin sebelum daripada awal bulan Mei ini kita akan serahkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat mempertimbangkan semula cadangan penyenaraian ini. Kerana bagi kami gerakan Selamatkan Felda masih ada terbuka jalan lain, terbentang luas pendekatan lain untuk kita memacu pertumbuhan ekonomi di Felda. Tak perlu kepada listing pun. Sebagaimana dikatakan oleh Tan Sri tadi, untuk maklumat, setiap tahun perolehan ataupun untung daripada anak-anak syarikat dan juga daripada pendapatan daripada Felda Plantation, kita dapat pada setiap tahun tidak kurang daripada 2.4 bilion. Maksudnya 2.4 bilion ni satu angka yang sangat besar. Dan kita membelanjakan, Felda membelanjakan lebih kurang purata 1.9 bilion. Artinya kita masih ada lebihan setengah bilion lagi yang menjadi aset ataupun kita punya reserve kita pada setiap tahun. Jadi apa masalahnya sehingga dalam keadaan kita punya wang, dan saya yakin bahawa bank-bank komersial dalam negara kita tidak ada masalah kalau mereka nak beri lagi pinjaman dan sebagainya untuk kita besarkan saiz umpamanya anak-anak syarikat kita yang hari ini terlibat dalam pelaburan di peringkat global. Jadi tidak ada satu sebab kenapa melainkan mengikut tanggapan kami berdasarkan kepada bukti-bukti yang sebahagiannya kita dah dedah pun, kita dah buat laporan polis, bahkan yang paling baru kita telah membuat satu laporan kepada SPRM mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh Tan Sri Sesamad. Kita dah berilah bukti kepada SPRM. Bagi kami sebenarnya agenda daripada penyenaraian ini tidak lebih daripada ada satu motif untuk mengambil dana milik penderoka ini dengan tujuan-tujuan tertentu, sebagai ucapan yang saya sebut tadi. Ini kebimbangan kita. Maka dengan sebab kebimbangan itulah kita buat roadshow, kita buat convention pada hari ini, dan kita nak buktikan salah satu tujuan convention ini, janganlah kita ni dilihat hanya membangkang semata-mata. Oh, bila tak setuju dengan penyenaraian, maka kita bangkang tanpa satu alternatif. Jadi convention ini sebagai satu medan terbaik yang kita datangkan ahli-ahli panel dengan latar belakang yang berbeza. Dan tidak semestinya ahli panel datang pada hari ini dia bagi satu, orang kata, satu paper, satu pandangan, kita mesti tolak penyenaraian. Tidak. Maknanya kita open kepada pembentangan ahli panel, dan perbahasan akan dibuat. Semua boleh bagi pandangan. Mungkin pandangan ada yang kata kita setuju penyenaraian, mungkin ada pandangan yang mengatakan kita kena tolak penyenaraian. Maka pandangan-pandangan ini kita bincangkan, dan daripada pembincangan ini kita akan jadikan sebagai satu titik tolak daripada untuk kita wujudkan suatu suasana dan keadaan di mana satu resolusi dapat kita ambil. Sebab barang diingat bahawa isu yang sedang melengkari kehidupan warga Felda cukup banyak. Dan sebagai generasi kedua dan ketiga, kami sebenarnya hari ini teraba-raba tentang masa depan anak-anak penderoka Felda. Di mana perumahan anak penderoka Felda, di mana pewarisan anak penderoka Felda. Dan bahkan lebih buruk, saya nak tunjuk pada rakan-rakan media pada pagi ini, saya bawa bukti pada pagi ini, di mana saya tunjukkan pada media. Ini borang, dipanggil borang pentadbir tanah. Sebahagian daripada penderoka Felda telah meninggal dunia. Dia lantik atau penamanya adalah pentadbir tanah. Sebab mengikut akta GSA, dia tidak ada pewaris. Mengikut akta GSA, satu penama saja. Penama yang dinamakan oleh ahli keluarga mereka itulah menjadi pentadbir. Bila mereka jadi pentadbir,
Bila mereka nak mula pergi kepada listing, pentadbir dibekalkan dengan borang ini. Borang ini kena diisi. Selepas isi borang ini, maka kononnya mereka akan dapat blue form, borang biru, saham untuk penyenaraian. Tetapi yang menakutkan, saya nak tunjuk kepada rakan-rakan media, borang ini diisi depan Pesuruhjaya Sumpah. Ini valid, makna valid. Saya bacakan, fasal yang keempat dan kelima. Ini yang sangat bahaya. Dia tulis di sini, saya membuat surat akuan ini secara sukacita dengan kehendak dan kerelaan saya sendiri tanpa paksaan dan ugutan daripada mana-mana pihak. Satu. Yang kedua, saya tidak akan mengambil sebarang tindakan dari segi undang-undang yang boleh menjejaskan nama baik Felda pada masa akan datang atau menyebabkan sebarang tindakan diambil terhadap pihak Felda berhubung dengan blue form tersebut. Mana ini aku janji. Sebarang risiko daripada penyenaraian, pentadbir tanah tidak boleh mengambil sebarang tindakan. Ini implikasi yang sangat buruk. Sebab itu bagi kami pihak penganjur, kita harap dengan convention ini dia akan menjadi suatu platform yang sangat penting perjuangan anak-anak muda. Kita tahu penuka-penuka Felda ini dengan latar belakang mereka, dengan momokkan, mungkin mereka akan berasa nak dapat duit, walaupun kita tak tahu berapa jumlahnya ataupun dapat ke tak dapat. Ada dengan kata 10,000, ada dengan kata 20,000. Saya dimaklumkan katanya PM akan umum pada 8 hari bulan Mei ni berapakah pendahuluan daripada 2 runtuh. Saya bimbang ini perangkap seperti Felda Sungai Buaya dalam kempen pilihan raya kecil Ulu Selangor. Maka dia beri dulu 1,000, lepas saja Barisan Nasional menang, kononnya baru nak diberi sejumlah yang besar. Saya bimbang dia perangkap. Contohnya, dia bagi 2,000 dulu. Ambil 2,000, kalau BN menang, kita akan bagi bakinya. Jadi perangkap-perangkap inilah akhirnya kesannya nanti akan menjejaskan masa depan mereka. Jadi ini kebimbangan yang amat sangatlah, dan kita harap convention ini akan menjadi salah satu medan yang terbaik untuk kita serah resolusi kepada kerajaan, kepada PM. Kita harap Perdana Menteri dapat pertimbangkan semula cadangan yang bagi kami ketika ini sangat tidak relevan dengan pendapatan yang ada pada Felda, dan harus ada satu formula lain untuk memelihara dan menjaga kepentingan seluruh harta yang ada pada warga Felda. Kita biasanya sinaraikan suatu syarikat kerana kita nak wang, kita nak wang fund untuk membesarkan syarikat dan sebagainya. Tapi pada pandangan saya, Felda Global ataupun syarikat-syarikat, anak syarikat Felda ni takkan ada masalah langsung untuk nak raise up funds. Ya, tak ada masalah langsung sebab dia harta dia tanah, ya, kebun. Jadi income tu steady. Ada. Jadi tak ada masalah nak pergi kat bank untuk nak minta funds lah untuk nak membesarkan perniagaan dan sebagainya. Jadi saya pun heran lah kenapa perlu kita pergi for listing. Sedangkan kita tahu banyak syarikat-syarikat yang dah listing pun kadang-kadang dia rasa lebih baik diprivatize balik. Dia privatize balik sebab dia macam-macam perkara yang dikongkong. Kongkong untuk kita nak membesarkan perniagaan kita secara bebas. Jadi bukanlah kata bila ada listing tu kita boleh buat sesuatu dengan mudah, dengan dengan senang. Kita baca sepanjang masa kita ada syarikat-syarikat listing pun dia nak balik jadi privatize supaya dia lebih bebas untuk membesarkan bisnes dan sebagainya. Jadi kita tak heranlah. Saya pun setuju supaya lebih eloklah manfaat dari syarikat-syarikat atau anak-anak syarikat Felda ni dikembalikan kepada peneroka-peneroka cara yang sepenuhnya. Belum pun penyenaraian, ketika ini pengerusi Felda Tan Sri Sesamad dah pergi terlalu jauh. Antaranya untuk pengetahuan para media, dia telah registerkan Felda Plantation Sdn Bhd. Felda Plantation ini yang jaga tanah 360,000 hektar ini yang dipajak selama 99 tahun. Nama asalnya Felda Plantation Sdn Bhd. Dalam diam-diam
saya dapat dokumen bahawa dia telah tukar nama Felda Plantation dan direkturnya. Yang dulu ada 12 orang. Dia dah tukar dah kepada Felda Global Venture Plantation. Daripada 12 orang dia punya director, tinggal 4 orang saja. Yang 2 tu sekretari dia, 2 tu. Yang 2 tu dia. Tan Sri Sesamad selaku pengurusi Felda dan juga Sabri Ahmad, ni CEO kepada Felda Global Venture. Bahkan dia guna kuasa dia kononnya, padahal dia tak ada kuasa itu. 3 orang lembaga pengarah KPF yang menjadi wakil dalam Felda Holding, dalam Felda Holding tu, yang memang itu termaktub dalam akta ataupun undang-undang kecil KPF, dia terminatekan, iaitu Datuk Zulkifli Abdul Wahab, Datuk Raja Sarifuddin dan juga Datuk Zainal Hasan. Ketiga-tiga diterminatekan sebab dia guna nama dia sebagai pengerusi Felda Holding. Bukan itu saja, untuk makluman, mengikut struktur penyenaraian, 37% syarikat pegangan pelaburan yang dikenali namanya Investment Holding Company, kemudian ditukar nama lain, ada satu lagi nama, 37% itu, yang menjadi wakil nak jaga syarikat ini adalah dia juga. Maknanya orang yang sama. Jadi maknanya berdasarkan kepada perkembangan terbaru, yang menguasai sebenarnya Felda pada ketika ini adalah dia. Ini belum lagi penyenaraian ni. Belum lagi penyenaraian. Jadi apa akan jadi kepada penyenaraian kalau Isa Samad dan kuncu-kuncunya menguasai sebuah institusi yang dibawa investment holding company ini, dia menjaga dana yang dikumpulkan tadi itu melalui tanah Felda Plantation, melalui equity 51% KPF. Di situ ada lebih kurang 21 bilion. Orang yang jaga 21 bilion tu Isa Samad. Ibarat maknanya perompak yang nak jaga 21 bilion dana ini. Jadi saya fikir, sebagaimana saya katakan tadi, bahawa penyenaraian ini bukanlah kerana faktor mereka nak angkat orang kata kebajikan, sosok ekonomi penoka. Tidak. Sebenarnya mereka ada agenda, yang agenda itu sebenarnya direstui oleh Perdana Menteri untuk apa? Untuk ambil sejumlah dana itu bagi tujuan kempen pilihan raya yang akan datang. Saya nampak itu saja dia punya. Kalau nak kata, dia kata nak pergi ke luar negeri, dah pergi pun. Yang pelik pula, kenapa dia libatkan Felda Global Venture? Sedangkan Felda Global Venture, untuk makluman rakan-rakan media, dia guna duit Felda untuk pelaburan dia dah 4 bilion dah. 4 bilion dia guna. Sepanjang 5 tahun yang dia janji nak bayar kepada Felda, 1 sen pun Felda Global Venture tak bayar. Dah guna 4 bilion. Maknanya lingkup anak-anak syarikat di bawah Felda Global Venture. Dan sekarang ini dia jadi peneraju kepada penyenaraian. Syarikat yang dah lingkup ni jadi peneraju. Jadi kita boleh bayangkan apa yang akan berlaku selepas penyenaraian. Kalau ini kita tidak sekat, keadaan bagi saya akan menjadi cukup buruk. Sebab itu saya nak bagi amaran pada hari ini, segala ruang kita dah guna. Laporan polis kita dah buat, injaksi kita dah buat, memorandum kita dah hantar kepada SPRM. Tapi nampaknya setakat ini Perdana Menteri masih kekal dengan pendirian untuk listing. Saya nak beritahu, kita tidak menolak kemungkinan sekiranya keadaan menjadi semakin kritikal dan mereka tidak endah dengan pandangan kita. Saya anggap ini pandangan terbesar. Yang concern dengan suasana ini, kita tidak teragak-agak untuk membuat satu perhimpunan terbesar sebelum pilihan raya ini. Ini yang nampaknya kita terpaksa ikut jejak langkah Himpunan Bersih, PPSMI, dan juga lain-lain himpunan untuk kita bagi signal kepada kerajaan, hentikan penyenaraian atau kerajaan akan berdepan dengan satu lagi gerakan daripada lebih kurang 1.6 juta warga Felda untuk menghentikan penyenaraian ini.
pihak Mediapass melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapass, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.